Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Jadi kita akan mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Mari kita baca berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dapat sambung sesi pembelajaran kita pada hari ini dalam suasana pembelajaran di rumah. Dan pada macam mana yang awak lihat pada tajuk di hadapan, iaitu Pendidikan Islam tahun 1. Mari kita lihat pada slide yang seterusnya. Baik, apa yang awak semua dapat lihat? Okey, ada 3 keping gambar. Gambar yang pertama, gambar pokok. Gambar yang kedua, gambar matahari. Dan gambar yang ketiga, gambar hujan. Persoalan Ustaz, siapakah yang menciptakan gambar? Siapakah yang menciptakan ciptaan-ciptaan tersebut? Hujan, matahari, pokok. Siapa yang menciptakan? Tentunya ada yang menciptakannya. Macam kereta contohnya. Kereta ada yang ciptakan. Siapa? Manusia. Contoh lain, telefon yang awak pakai sekarang ni kan, yang tengah awak belajar ni, awak pakai ni, siapa yang guna? Tentunya manusia yang cipta. Tapi siapa yang ciptakan benda-benda macam yang pokok ni, matahari, hujan, kan, semua benda ni, oksigen yang kita sedut tiap-tiap hari itu, siapa yang cipta? Dan tentu awak dah tahu jawapannya, iaitu Allah. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan semua benda ni. Ciptakan diri kita, ciptakan tanah, air, api. Semua tu Allah yang cipta. Benda-benda yang hebat, Allah yang dah cipta. Baik, kita lihat pada slide yang seterusnya. Baik, okey. Jadi, pelajaran hari ini adalah Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, ni tajuk pelajaran kita pada hari ini. Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, kita lihat pada slide yang seterusnya. Okey, Ustaz minta maaf mungkin tulisan dia terlalu kecil. Okey, Ustaz akan zoomkan sedikit supaya awak dapat lihat dengan lebih jelas. Baik, kita baca bersama-sama. Ikut Ustaz baca. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah antara nama-nama Allah yang maha indah, Asmaul Husna. Sekali lagi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah antara nama-nama Allah yang maha indah, Asmaul Husna. Sekali lagi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah antara nama-nama Allah yang maha indah, Asmaul Husna. Okey, Ar-Rahman dan Ar-Rahim tu adalah nama Allah yang biasa digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut nama dalam Al-Quran. Kan kalau biasa kita tengok dalam Al-Quran, ada Allah sebut nama dalam Al-Quran, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Contohnya dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kan nama-nama Allah nama yang indah. Okey, sebab tu mak ayah kita letak nama kita nama-nama yang indah, nama yang baik, nama yang elok, maksudnya supaya bila orang panggil nama kita, dia jadi satu doa untuk diri kita. Okey. Okey, dua ni, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pelajaran kita hari ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, yang seterusnya, kita lihat dulu erti Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman ni? Kita nak belajar kan apa makna Ar-Rahman ni, Ar-Rahman ni. Okey, erti Ar-Rahman adalah Allah Maha Pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya. Okey, baca bersama-sama dengan Ustaz. Erti Ar-Rahman adalah Allah Maha Pemurah terhadap
sekalian hamba dan makhluknya. Sekali lagi, erti Ar-Rahman adalah Allah Maha Pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya. Okey. Ar-Rahman adalah Allah Maha Pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya. Maknanya Allah bagi semua hamba dan makhluknya sama. Tak kira sama ada kita ni Islam, kita bukan Islam, haiwan, tumbuhan, semua segala ciptaan Allah, Allah bagi semua sekali. Contohnya, makan. Semua dapat makan. Okey? Awak dapat makan, ustaz dapat makan, orang dekat luar dapat makan, orang Islam dapat makan, orang bukan Islam pun dapat makan, semua dapat makan. Okey? Nak menggambarkan bahawasanya Allah ni Maha Pemurah, dia bagi je semua pada hamba-Nya. Okey? Contohnya, contoh yang lain adalah oksigen. Kan yang awak bernapas sekarang. Semua sekali dapat bernapas dengan udara yang sama. Tak ada yang beza-beza. Okey? Semua dapat udara yang sama. Semua dapat sedut nafas yang sama. Okey? Itu menunjukkan yang Allah ni sayang pada hamba-hamba dia. Tak kira lah hamba dia tu beriman ke, hamba dia tak beriman ke, hamba dia percaya pada Allah ke, hamba dia tak percaya pada Allah ke, semua dia bagi. Semua dapat. Tak ada erti kata tak dapat, semua dia akan dapat. Okey? Baik, itu tadi pengertian Ar-Rahman. Baik, kita lihat yang seterusnya. Pengertian Ar-Rahim. Okey, kita akan baca bersama-sama sekali lagi. Okey, Ustaz highlightkan sedikit. Baik, sifat Ar-Rahim. Okey, kita baca bersama-sama. Ar-Rahim pula bererti Allah Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kita baca sekali lagi. Ar-Rahim pula bererti Allah Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Sekali lagi. Ar-Rahim pula bererti Allah Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Okey, dia ada beza dengan sifat Ar-Rahman. Dengan sifat Ar-Rahim ni dia ada beza dia. Okey, baik. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ni, apa perbezaan dia? Sifat Ar-Rahim. Okey, sebentar. Okey. Start lagi sekali. Baik, sifat Ar-Rahim. Dia ada beza dia dengan Ar-Rahman tadi. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Allah bagi semua sekali sama. Tak kisahlah dia beriman ke, tak beriman ke, semua dapat. Tapi sifat Ar-Rahim pula, maksud dekat sini adalah Allah Maha Pengasih. Okey. Dan penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Okey. Hamba-hambanya yang beriman sahaja. Okey. Macam mana kita nak buktikan? Paling mudah. Ar-Rahman, Allah bagi semua dapat. Makan dapat, minum dapat, oksigen dapat, udara kan. Semua dapat duit. Semua dapat ikut rezeki masing-masing. Tapi untuk Ar-Rahim ni, Allah bagi cuma orang yang beriman sahaja. Orang yang percaya pada Allah. Cuba tanya diri awak. Awak percaya tak dengan Allah? Kena percaya. Kita dah nampak bukti dia dekat sekeliling kita. Kan, ada bumi lah, semualah. Kan, paling senang ada pokok. Awak celik mata, buka mata, dapat nampak tu. Itu pun rezeki. Kan. Baik, kita balik-balik. Sifat Ar-Rahim ni pada orang-orang yang beriman saja. Allah kasih dan sayang pada orang yang beriman. Contohnya, apabila kita mati, bila kita beriman, kita sayang Allah, kita sayang Nabi Muhammad, insya-Allah kita akan masuk ke syurga. Okey, itu tanda sifat Ar-Rahim Allah. Sayangnya Allah pada hamba-hambanya yang beriman dengan dia, yang percaya dengan dia. Allah masukkan kita ke dalam syurga. Sebagai contoh lain, kita buat dosa dengan Allah. Kan? Kita tak sembahyang contohnya. Kita tertinggal atau kita lupa. Okey?
Kita bila kita ingat, kita solat dan kita berdoa pada Allah supaya Allah ampunkan. Okey? InsyaAllah Allah akan ampunkan. Itu tanda dia, sifat Ar-Rahim Allah. Allah sayang hambanya yang beriman. Hambanya tu buat dosa banyak mana pun, seluas lautan, kan? Seluas lautan, luas kan laut. Macam banyak air dekat laut tu. Macam tu lah. Kan? Walaupun kita buat dosa banyak macam tu pun, Allah tetap akan ampunkan dosa kita. Itu sifat Ar-Rahim Allah. Okey? Syaratnya apa? Syaratnya kita kena beriman pada Allah. Kita percaya pada Allah. Kita laksanakan apa segala suruhan Allah, kita buat. Allah suruh solat, kita solat. Allah suruh puasa, kita puasa. Allah suruh taat pada ibu ayah, kita taat. Jangan lawan. Kan? Semua tu, itu tanda Allah sayang pada hamba dia. Awak buat apa yang Allah suruh, InsyaAllah awak akan dapat masuk syurga. Baik, yang seterusnya. Kita lihat pada slide yang seterusnya. Okey, hukum beriman sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni, hukumnya wajib. Okey, apa murid-murid? Hukumnya wajib. Kena beriman pada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita kena percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyediakan kepada kita segala-galanya di muka bumi ini. Okey, Allah dah sediakan kita macam-macam. Jadi kita kena beriman pada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, nama-nama Allah tadi tu kita kena percaya kan. Jangan kita tak percaya pula. Kan? Kan dah ada bukti depan mata kita kan. Macam Ustaz dah sebut tadi. Ada air, ada api, ada tanah, ada udara, pokok-pokok. Kan? Ada air laut, air sungai. Okey, jadi wajib kita percaya. Itu bukti-bukti dia bahawasanya Allah itu wujud. Okey, jadi kita kena percaya. Baik, kita lihat slide yang seterusnya. Apa dalil dia? Ini dalil dia. Biasanya awak akan baca tiap-tiap hari dah. Kan awak baca tiap-tiap hari. Awak nak sembahyang, awak baca. Awak nak belajar, awak baca. Nak makan, awak baca. Okey, semua awak bermula dengan bacaan ni. Apa dia? Okey, kita baca bersama-sama dalil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud dia? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, ni dalil dia. Kita baca dah tiap-tiap hari. Kita nak solat. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Okey. Kan? Tiap-tiap hari kita guna dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey. Ingat. Ini dalil untuk nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tiap-tiap hari kita baca. Tiap-tiap hari kita ulang. Baik, kita lihat slide yang seterusnya. Baik. Yang seterusnya. Okey. Kita baca tajuk dia bersama-sama. Tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey. Tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sekali lagi baca tajuk dia. Tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik. Yang pertama. Apa kita nak buktikan ni? Keimanan kita ni terhadap Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Kita tadi dah belajar. Okay, sifat Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim kan? Okay, jadi macam mana kita nak buktikan? Yang kita ni percaya ni dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ni. Macam mana kita nak buktikan? Okay, kita tengok yang pertama. Tu ada gambar lelaki dan perempuan tu. Baik, okey, kita baca sama-sama. Yang pertama, menjaga hubungan baik sesama manusia. Okey, kita baca lagi sekali. Menjaga hubungan baik sesama manusia. Sekali lagi. Menjaga hubungan baik sesama manusia. Kita kena jaga hubungan baik sesama
manusia. Tu tanda kita percaya dengan sifat, dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita kena buat baik. Kita kena jaga hubungan dengan semua orang. Khususnya ibu ayah, kan? Ibu ayah minta tolong, kita cepat-cepat tolong. Okay, jangan bertangguh. Okay, kita kena jaga hubungan dengan adik-beradik. Sayang adik, sayang abang, sayang kakak. Kita kena sayang semuanya dengan manusia. Okay, jaga hubungan dengan cikgu awak. Okay, jaga hubungan dengan kawan-kawan. Okay, jangan selalu gaduh. Sayang kawan-kawan. Okay, semua ni nanti kita harap dapat masuk syurga sama-sama. Okay, semua ni. Okay, macam awak dapat masuk syurga. Kita harap ibu ayah kita dapat masuk syurga. Dengan apa? Dengan kita jaga hubungan dengan manusia yang lain. Okay, kita kena jaga hubungan dengan manusia yang lain. Okay, khususnya ibu ayah awak. Okay, sebab apa? Ibu ayah awak yang menjaga awak dari kecil. Ibu awak lahirkan awak. Ayah awak bersusah payah cari rezeki untuk beri keluarga awak makan. Okay, untuk belikan apa yang awak nak. Mak ayah awak dah berusaha, dah bersungguh-sungguh. Apa yang awak perlu, taat pada perintah mereka. Okay, jangan lawan. Bila kita lawan, hidup kita tak berkat. Okay, Allah tak sayang kita. Macam-macam lagi kita boleh dapat. Okay, jadi penting untuk kita jaga hubungan dengan ibu ayah kita. Baik, kita lihat yang kedua. Apakah tindakan yang perlu kita buat yang menandakan kita ni percaya dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Okay, kita baca bersama-sama. Mempunyai sifat belas kasihan. Sekali lagi. Mempunyai sifat belas kasihan. Kita baca sekali lagi. Mempunyai sifat belas kasihan. Okey, kita kena ada sifat belas kasihan ni pada makhluk. Okey, contohnya apa? Kita belas ihsan pada haiwan. Nampak kucing lapar, kita bagi kucing makan. Okey, kita kena ingat dalam rezeki kita ada rezeki makhluk-makhluk yang lain. Contohnya lah hari tu awak bawa RM1 kan. Nanti bila sekolah dah masuk, contohnya awak bawa RM1 pergi sekolah. Awak hari tu guna 50 sen je. Okey, awak nampak kawan awak duduk dekat hujung kantin tu. Okey, dia tak makan, sama ada dia tak bawa duit ke atau memang dia tak ada duit nak makan. Jadi apa salahnya awak belanja lagi 50 sen tu kawan awak. Okey, tu belas kasihan. Okey, ataupun awak nampak pokok layu sangat, tak disiram. Okey, jadi awak ambil air, awak siram pokok tu. Tu maksud belas kasihan. Kita sayang pada makhluk sekeliling kita. Kita jaga sesama makhluk yang lain. Okey, bila kita buat macam tu, Allah akan sayang kita. Allah pun akan ada belas kasihan dengan kita. Sebab apa? Kita ada belas kasihan dengan makhluk yang lain. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, kita baca bersama-sama yang ketiga. Bersyukur atas nikmat yang dikurniakan. Sekali lagi. Bersyukur atas nikmat yang dikurniakan. Sekali lagi. Bersyukur atas nikmat yang dikurniakan. Kita kena bersyukur segala nikmat yang kita dapat dekat kita sekarang. Paling mudah adalah kita bersyukur apa yang kita ada pada diri kita. Contohnya, kita ada tubuh badan yang elok, kita ada kaki, kita ada tangan, kita ada mata, telinga, cukup mulut. Okey, cukup anggota badan sempurna Allah dah bagi. Kita kena bersyukur. Kita boleh tengok orang yang kurang upaya dari kita. Okey, kita kena tengok orang yang lebih kurang upaya dari kita. Contohnya, ada orang yang tak ada kaki, ada orang yang tak ada tangan sebagai contoh. Okey, kita kena bersyukur sebab diri kita sempurna. Kita boleh berlari, kita boleh makan dengan tangan kita. Kan? Allah dah bagi sempurna dah. Jadi sepatutnya kita bersyukur. Bila kita bersyukur, tu tandanya kita percaya dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey.
Bersyukur juga dengan nikmat yang kita dapat. Dapat makan, dapat minum, dapat pergi sekolah, dapat belajar dengan aman. Kan kalau kita tengok dekat negara luar, ada negara yang berperang, tak aman. Kan kita tengok ada yang jadi pelarian. Yang ada jadi pelarian, kan? Kesian pada semua makhluk-makhluk tersebut. Pada kawan-kawan kita yang berada di luar negara. Okey, kita kena kesiankan mereka. Okey, jadi macam mana kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi pada kita. Okey. Baik. Okey, baik. Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Okey, kita ingatkan semula bahawasanya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah itu sangatlah luas dalam diri kita. Okey, kita kena percaya dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, yang telah memberikan kita segala nikmat. Tiap-tiap hari kita dapat nikmat yang besar daripada Allah. Okey, daripada kita celik mata, kita buka mata bangun tidur, sampailah kita pejam mata. Okey, untuk kita tidur semula. Segala nikmat Allah dah bagi pada kita. Apa yang kita patut buat adalah kita jaga diri kita, elakkan daripada buat dosa. Kita buat apa yang Allah suruh buat, kita jaga solat, kita taat ibu ayah kita. Okey, sayang makhluk sekeliling kita supaya nanti kita dapat masuk syurga yang kita idam-idamkan nanti, insya-Allah. Baik, sekadar itu sahaja dari Ustaz. InsyaAllah lepas ni kita akan ada buat aktiviti sedikit dalam buku transisi. Okey, daripada Ustaz. Teruskan belajar. Dan kita akan berjumpa untuk kelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.